Cubaan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita, yang mana kita dah lama dah tinggalkan PDPR, sebab kita menjalankan sesi PDP secara bersemuka. Sebab itu kita sekejap kan boleh datang sekolah. Jadi hari ini kita sambung semula sesi PDPR. Jadi anak-anak murid semua boleh bawa keluar buku teks asas tilawah Al-Quran, warna ungu ni, untuk tahun 4. Okey, bawa keluar buku teks asas tilawah Al-Quran. Okey, sekarang ni buka muka surat 62. Kita akan sambung di bawah bahagian tajwid bagi tajuk idgham bila gunnah. Tajuk yang ketiga di bawah bahagian tajwid. Sebelum ni kita dah belajar izhar halqi, kita dah belajar idgham ma'al gunnah. Jadi hari ni kita akan masuk idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Lagi dua saja lagi untuk di bawah bahagian tajwid. Okey. Kita akan masuk kepada tajuk idgham bila gunnah. Okey, sama-sama ikut bacaan ustaz. Kita baca tajuk dulu unit 3, idgham bila gunnah. Okey, Ustaz lupa nak ingatkan semula muka surat 62. Okey, kita sambung bacaan. Unit 3, idgham bila gunnah. Okey, huruf-hurufnya. Huruf-huruf bagi hukum tajwid idgham bila gunnah. Yang pertama adalah huruf lam. Yang kedua adalah huruf ra. Okey, hukum bacaannya pula. Cara bacaan untuk hukum tajwid idgham bila gunnah. Okey, macam mana kita nak baca? Kita perlulah idgham tanpa dengung. Idgham tanpa dengung. Okey, kita tengok ulasan dia. Macam mana kita nak tahu kalau kita tengah baca Al-Quran, macam mana kita nak tahu bahawa hukum itu ada, hukum ayat yang tu adalah hukumnya adalah idgham bila gunnah. Okey, sama-sama ikut bacaan ustaz untuk ulasan. Apabila berjumpa huruf nun mati, okey, macam ni rupa huruf nun mati, nun, kemudian atas dia tu ada tanda seakan-akan si. Nun mati atau tanwin. Tanwin ni lah, tanwin atas, tanwin baris atas, tanwin baris bawah dan tanwin baris depan. Dengan mana-mana huruf idgham bila gunnah, hendaklah memasukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf lam dan ra tanpa dengung. Formula dia macam mana? Kalau awak nak tahu itu adalah idgham bila gunnah ataupun tidak, awak cari dahulu huruf nun mati. Huruf nun mati, nun dan barisnya, baris di atas dia tu seakan-akan si, ataupun baris tanwin, tanwin atas, tanwin bawah dan tanwin depan bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah ada dua je, iaitu lam ataupun ra. Cari dulu nun mati ataupun tanwin, baris tanwin atas, bawah ataupun depan. Dan selepas yang ini huruf lam ataupun ra. Cari dulu nun mati ataupun tanwin. Kemudian selepas dia tu adalah huruf lam ataupun ra. Okey, kita tengok contohnya. Contohnya ada dekat bawah. Contohnya, okey, yang pertama, sama-sama ikut bacaan ustaz. Fi 'ishatir radiyah. Fi 'ishatir radiyah. Okey, cuba tengok. Cari. Mana ada tak nun mati? Cari dahulu nun mati. Okey, tak ada. Betul tak? Tak ada huruf nun mati pun kat sini. Yang ada adalah ya mati, ya sukun. Nun mati tak ada. Okey, kalau tak ada nun mati, kita kena cari tanwin. Tak kisahlah tanwin baris atas ke, tanwin baris bawah ke, ataupun tanwin baris depan. Okey, cuba cari. Okey, ada dua tanda tanwin. Dua-dua tu baris bawah. Yang pertama yang dekat sini. Yang pertama dekat sini dan juga yang kedua dekat sini. Okey, kita dah jumpa kan baris tanwin. Cuba tengok selepas baris tanwin tu dia bertemu dengan huruf lam atau ra tak?
Okey, kita tengok yang pertama yang ni. Okey, ini baris tanwin. Selepas baris tanwin ini ada huruf ra. Huruf ra huruf idgham bila gunnah tak? Ya, betul. Huruf ra adalah huruf idgham bila gunnah. Yang ini pula selepas dia ada huruf tak? Tak ada. Jadi ini kita biarkan. Yang ini je kita jumpa. Tanwin baris bawah bertemu dengan huruf ra. Jadi tadi cara bacaan dia macam mana? Fi 'ishatir radiyah. Kita tak baca pun fi 'ishatin radiyah. Tidak. Kita masukkan fi 'ishatir radiyah. Kita masukkan tanwin baris bawah ni ke dalam huruf ra. Tapi tidak dengung. Tidak dengung. Fi 'ishatir radiyah. Tanwin berjumpa dengan huruf ra. Tanwin baris bawah berjumpa dengan huruf ra. Okey, baik. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ar-ra'ahu. Ar-ra'ahu. Okey, yang pertama Ustaz kata apa? Cuba cari huruf nun mati. Ada tak huruf nun mati dalam ayat ni? Ada. Ada bulatkan huruf nun mati. Ada satu je kat sini. Okey, selepas huruf nun mati itu, ada tak dia bertemu tak dengan huruf lam ataupun ra? Ya. Selepas nun mati ni adanya huruf ra. Ar-ra'ahu. Macam mana cara bacaannya? Ar-ra'ahu. Kita tak baca pun an-ra'ahu. Tidak. Sebab kita masukkan ar-ra'ahu. Kita masukkan kita macam buat tak nampak pun huruf nun ni. Kita masukkan terus bunyi huruf alif ni baris atas kan, kita terus masukkan ke dalam huruf ra. Ar-ra'ahu, tak pun an-ra'ahu. An-ra'ahu salah. Yang betul ar-ra'ahu. Kita masukkan terus bunyi alif ni ke dalam huruf ra. Ar-ra'ahu. Nun mati berjumpa dengan huruf ra. Kita masukkan tetapi tidak dengung. Ar-ra'ahu. Okey, baik. Yang ketiga. Yauma idzil la khabir. Okey, ulang semula. Yauma idzil la khabir. Okey, yang pertama Ustaz kata apa? Cari huruf nun berbaris mati. Okey, cuba cari dekat ayat ni. Dekat ayat ni ada tak huruf nun mati? Huruf nun berbaris mati? Tak ada. Yang ada hanyalah huruf waw berbaris mati. Nun mati tak ada. Okey, kalau nun mati tak ada, kita kena cari baris tanwin. Tak kisah baris tanwin tu baris atas ke, baris bawah ke, ataupun baris depan. Okey, cuba cari baris tanwin. Ada tak? Ada. Ada satu sahaja. Di pada huruf zal. Zal ini berbaris tanwin bawah. Okey, selepas tanwin tu kita tengok ada tak huruf lam atau ra? Ada. Cuba tengok zal ni baris dia baris tanwin bawah. Dan selepas dia tu ada huruf lam. Lam kan huruf idgham bila gunnah. Jadi ada hukum idgham bila gunnah. Okay, cuba baca balik. Yauma idzil la khabir. Itu cara bacaan yang betul. Yauma idzil la khabir. Kita tak baca pun yauma idzin la khabir. Tidak. Kita masukkan terus bunyi tanwin ini ke dalam huruf lam. Yauma idzil la khabir. Tanwin berjumpa dengan huruf lam. Okey, yang terakhir. Contoh yang terakhir. Okey, sama-sama ikut bacaan Ustaz. Malallubada. 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 Okey, yang pertama sekali Ustaz kata apa? Cari huruf nun mati. Cari huruf nun dan berbaris mati. Ada tak dekat dalam ayat ni? Okey, tak ada. Kalau tak ada, kita kena cari baris tanwin atas ke, ataupun baris tanwin bawah ke, ataupun baris tanwin depan. Okey, ada tak? Ada satu. Ada dua. Ada dua baris tanwin, baris atas. Yang ini dengan yang ini. Okey, kalau dah jumpa tanwin, selepas tanwin tu ada huruf lam ataupun ra. Okey, kalau kita tengok yang dal ni, selepas dia adalah alif. Tak boleh. Dan kita tengok yang ini pula. Selepas dia adalah huruf lam. Jadi ini adalah hukum idgham bila gunnah. Malallubada. Macam mana cara bacaan yang betul?
Malal lubada. Kalau yang salah, malan lubada. Salah, itu salah. Cara bacaan yang betul adalah malal lubada. Kita masukkan tanwin ini ke dalam huruf lam selepas dia. Tanwin berjumpa dengan huruf lam. Okey, itu saja untuk idgham bila ghunah hari ini. Jadi kerja rumah kamu mudah saja. Bawa keluar modul Al-Quran yang warna ni, ada ustaz dia depan tengah lambai. Okey, buka muka surat 4. Bukan 4. Inilah 41. Sikit je, ustaz tak nak buat banyak. Sebab yang banyak-banyak ni lepas ni ustaz akan bagi. Ustaz bagi sikit saja. Okey, muka surat 41. Okey, yang ni di bawah tajuk idgham bila ghunah. Tandakan right, tandakan betul bagi ayat yang terdapat hukum idgham bila ghunah dan pangkah bagi yang tiada hukum idgham bila ghunah. Jadi awak kena baca satu-satu, 1 hingga 7. Kalau ada ayat tu, contohnya nombor 1, kalau ada ayat tu hukum idgham bila ghunah, tandakan betul, right. Macam ustaz kata tadi, macam mana nak cari idgham bila ghunah? Mula-mula kena cari huruf nun mati ataupun tanwin. Tanwin baris atas ke, tanwin baris bawah ke, tanwin baris depan. Dan kalau dah jumpa salah satu ni, nun mati ke ataupun tanwin, dan selepas dia tu perlulah ada huruf idgham bila ghunah. Iaitu ada 2 je huruf dia, huruf lam dan juga ra. Cari itu. Kalau ada, tandakan betul. Kalau tak ada hukum idgham bila ghunah dalam ayat tu, tanda pangkah. Itu sahaja. Mudah. Ini tajuk kita mudah. Kerja sekolah dia pun mudah. Okey, ustaz harap kamu boleh selesaikan. Satu helai je, 41 je. Tak ada alasan kalau tak siap. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.